Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Sanusi menghantar warkah permohonan maaf terhadap Sultan Selangor, akhirnya hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada Sultan Selangor yang amatlah luar biasa. Sultan Selangor akhirnya mengampuni Sanusi, tapi tunggu dulu. Walaupun Sanusi telah pun diampuni oleh Sultan Selangor, namun masih lagi Sanusi dalam kedudukan yang kritikal. Namun demikian, saya nak kongsi kepada anda semua dua sebab mengapa Sultan Selangor mengampunkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur itu, walaupun beliau sudah bersikap keterlaluan, dianggap sebagai biadab dan menghina Sultan Selangor. Daulat tuanku, beginilah hati sucinya hati Sultan Selangor, murninya hati Sultan Selangor, sehingga walaupun baginda telah pun dihina, tetapi tetap juga mahu mengampuni Sanusi. Sultan Selangor ampunkan Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur atas dua sebab. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, telah menerima permohonan ampun dan maaf daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Beta dengan ini berkenan menerima permohonan ampun dan maaf daripada Datuk Seri di atas nama ukhuwah sesama Islam serta bangsa Melayu titah baginda. Beta tidak mahu umat Islam sentiasa bermusuhan antara satu sama lain, dan kita sesama umat Islam hendaklah sentiasa memaafkan sekiranya yang memohon maaf itu ikhlas di dalam permohonan maafnya titah baginda lagi. Netizen dalam ruangan komen turut memberikan komen. Mereka tertanya-tanya, bila agak-agaknya Muhyiddin akan memohon maaf pula terhadap Istana Pahang? Adakah Muhyiddin juga berjiwa kental, berjiwa rendah hati seperti Sanusi yang sanggup memohon maaf, memohon pengampunan daripada Sultan Selangor? Mahukah Muhyiddin meniru cara Sanusi Maknur memohon pengampunan ini, iaitu memohon pengampunan daripada Istana Pahang atau keluarga Sultan Pahang? Saudara-saudara sekalian, Sultan Selangor turut menasihatkan Sanusi menjaga tutur kata, tidak terlalu beremosi ketika bercakap kepada masyarakat umum. Netizen tertanya-tanya, sejauh mana nasihat Sultan Selangor ini akan dapat diikuti menjadi pengajaran kepada Sanusi? Mampukah Sanusi menahan tutur katanya? Mampukah Sanusi menutup mulutnya? Mampukah Sanusi menjadikan apa yang telah berlaku ini sebagai titik tolak perubahan cara beliau berucap? Ada netizen yang meragui perubahan yang mungkin akan berlaku terhadap Sanusi. Di kesempatan ini, beta ingin menasihati Datuk Seri Sanusi Maknur agar sentiasa menjaga tutur kata serta tata susila dan jangan terlalu emosi dan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik dalam memberi syarahan kepada rakyat jelata, terutama sekali bila berada di dalam negeri Selangor titah baginda. Sanusi telah menyoal kewibawaan baginda dalam pelantikan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor ketika kempen pilihan raya negeri Selangor. Susulan itu, beliau telah didakwa di bawah akta hasutan. Kita merafak sembah, ampun dan maaf daripada baginda Sultan Selangor. Daulat tuanku, betapa murni dan mulianya hati Sultan Selangor, walaupun telah dihina, walaupun telah dipersoalkan oleh Sanusi dalam ucapan dalam kempen beliau, namun baginda
Walaupun Baginda telah murka terhadap Sanusi, tetapi Baginda masih sanggup mengampuni dan memaafkan Sanusi atas dua sebab tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa. PRK Mahkota, Barisan Nasional menentang bersatu tidak lama lagi, hanya tinggal sehari, yaitu hari Sabtu ini adalah pembuangan undi. Siapa yang akan memenanginya bergantung pada naratif dan juga bahan kempen yang disajikan. Makin hari makin banyak isu yang dibawakan. Kali ini menggemparkan kita apabila ada dakwaan kononnya calon BN pernah ditahan polis terbabit kes pukul. Apakah ini benar atau tidak? Sejauh mana kebenaran tentang isu ini? Akhirnya calon BN tampil menafikan perkara tersebut, bahwa beliau pernah ditahan polis karena terbabit kes pukul. Calon BN menafikannya. Beginilah kempen. Kempen politik ini kadang-kadang terlalu kotor dan jijik, sampai sanggup memfitnah, memburuk-burukkan orang, semata-mata mahu menang. Sanggup melakukan apa saja, dosa kata dosa, itu belakang cerita. Yang mereka mahu menang dulu. Fitnah tu belakang cerita. Fitnah dulu, cakap dulu, perburukan orang dulu, baru nanti disaman dan akhirnya mohon maaf. Itu sikap-sikap orang tertentu yang paling mensebalkan kita, membuatkan kita jadi bengong. Tapi kali ini Syed Hussein Syed Abdullah juga mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang ahli bersatu yang membuat dakwaan tersebut. Rupa-rupanya dakwaan ini timbul daripada seorang ahli bersatu. Harap-harapnya nanti calon ini betul-betullah ambil tindakan dan memberikan pengajaran kepada ahli bersatu yang dikatakan, yang disebut sebagai memulakan dakwaan kononnya calon ini pernah terbabit kes pukul. Kalau benar itu salah, ambil tindakan supaya jadi pengajaran kepada orang yang suka menabur fitnah gara-gara nak sangat menang. Calon Barisan Nasional BN PRK Mahkota Syed Hussein Syed Abdullah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang ahli bersatu kerana mengaitkan beliau dengan satu kes jenayah. Bercakap kepada FMT, Syed Hussein menafikan dakwaan Badrul Hisham Syarin atau dikenali sebagai Cikgu Bad, bahawa beliau terbabit dalam satu kes pukul hingga ditangkap polis. Rupa-rupanya orang yang menyebar dakwaan ini ialah Cikgu Bad. Cikgu Bad ni tak habis-habis lah dengan kontroversi. Dia ni boleh jadi anggap macam kamus lah kan. Jadi boleh jadi macam ensiklopedia. Semua pun dia tahu. Banyak betul maklumat yang dia tahu. Tapi tak tahulah sejauh mana benarnya maklumat yang dia tahu itu. Yang dia tahu dia cakap saja dulu. Nanti akan disiasat betul atau tidak. Cikgu Bad dah berapa kali menghadap di mahkamah kerana beberapa kesalahan. Dan mahu lagi menambah. Rupa-rupanya Cikgu Bad ni nak menambah lagi koleksi dakwaan di mahkamah. Yang terbaru ini, dakwaan kononnya calon BN pernah terpalit atau pernah terbabit kes pukul. Ini memang menarik. Cikgu Bad lagi dan Cikgu Bad lagi. Kata calon BN ini, beliau menafikan dan akan buat laporan polis berkait dakwaan itu. Selain tindakannya, Badrul mempamerkan nombor kad pengenalan saya di hadapan orang ramai yang menjadi kesalahan berat, kata beliau. Saya juga sedang berbincang dengan pasukan peguam untuk kita ambil tindakan undang-undang, kata Ketua Pemuda UMNO Kluang. Cikgu Bad dalam satu ceramah di kempen pilihan raya negeri PRK Mahkota malam tadi meminta penjelasan Syed Hussein berhubung dakwaan calon BN itu pernah ditangkap polis berhubung satu kes pukul.
Beliau juga menunjukkan dokumen yang didakwanya laporan polis yang menyatakan Syed Husin terlibat dalam kes jenayah itu. Sementara itu, Syed Husin berkata tindakan Cikgu Bad itu menunjukkan PN kekeringan modal dan mengamalkan politik tidak matang. Berbeza dengan BN, kita terus amalkan politik khidmat bakti untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Bukan kempen tidak beradab seperti dia buat, katanya. PRK Mahkota Sabtu ini menyaksikan Syed Husin akan ditentang calon PN Muhammad Haizan Jafar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, surat atau warkah permohonan maaf Sanusi kali kedua sampai kepada makluman Sultan Selangor. Sultan Selangor disembah maklum dengan permohonan maaf Sanusi. Saudara, apakah reaksi daripada Sultan Selangor? Itu yang kita nanti-nantikan. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, telah disembah maklum dengan surat permohonan maaf daripada Ketua Menteri Kedah Muhammad Sanusi Matnor. Perkara itu diumumkan oleh pejabat Diraja Selangor di media sosialnya pagi ini, hampir 24 jam selepas Sanusi mengumumkan perkara itu petang semalam. Kenyataan ringkas itu bagaimanapun tidak mengulas lanjut, tetapi cuma memaklumkan kembali berkaitan warkah Sanusi kepada Sultan. Warkah rasmi daripada Sanusi yang dihantar kepada istana semalam juga dikongsi. Sanusi semalam memohon maaf kepada Sultan Syarafuddin Idris Shah, berkata, seseorang Sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan itu dibuatnya semasa kempen pilihan raya negeri PRN pada 11 Julai 2023 di Gombak, Selangor. Sanusi berkata, dia kesal dengan kesan negatif yang timbul daripada kenyataan itu dan tidak berniat untuk mempersenda Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin yang amat dihormati dan disanjunginya. Kenyataan itu membuatkan dia diheret ke mahkamah susulan pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948. Pelbagai reaksi dan juga pendapat netizen berkait isu ini. Kawak kata tula, mulut celupar, sangat, atau celupar memang membawa kesan buruk kepada diri sendiri. Selepas 1 tahun baru minta ampun, kata Kawak. Orang ego camni harus dihukum oleh mahkamah dan disumbat dalam penjara. Kalau tidak ada lagi orang besar dalam PAS bermaharajalela, ambil kesempatan main isu 3R, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang merujuk supaya permohonan maaf Sanusi itu lain cerita, pendakwaan lain cerita. Untuk menjadi pengajaran kepada semua orang, termasuk kerajaan dan pembangkang, termasuk rakyat dan bukan pemimpin politik, berhati-hatilah apabila bercakap atau mengeluarkan kenyataan dalam kempen supaya tidak menyinggung tentang isu 3R. Greenpeace kata, kalau tak salah, mengapa perlu mohon ampun dan maaf? You should fight to the end, kata Greenpeace. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Greenpeace. Dia kata, kalau betul, kenapa tak fight terus? Tapi kalau tak salah, mengapa perlu mohon ampun pula? Mungkin Sanusi dah mula menghidu, beliau mungkin bakal kalah. Mr. Sakau kata, harapan kes diteruskan hingga ke mahkamah, peringatan buat yang lain juga. Red Parrot kata, keadilan ialah yang salah tetap salah dan perlu dihukum, dan yang benar tetap benar dan perlu dibebaskan daripada pertuduhan. Maaf, mungkin boleh maaf, tapi mahkamah tidak akan buat keputusan berdasarkan si pesalah sudah minta maaf atau belum. Permohonan maaf ini mungkin boleh membantu mahkamah dalam membuat keputusan
kerana ianya bersamaan dengan si Polan ini telah mengakui kesalahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.